Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik pelajar-pelajar sekalian, hari ini pendidikan akhlak hari Rabu ya. Pukul 3.30 hingga 4.30. Saya dah rekod dahulu. Pada pelajaran yang lalu kita dah sampai pada muka surat yang ke-30 32. Kemudian dalam buku aktiviti pun saya rasa pelajar dah buat sepatutnya dah sampai muka surat 32 lah, iaitu mengenai ciri-ciri sifat orang yang sabar. Kemudian ada tulis as-sabru minal iman di situ. Hari ini kita nak sambung di situ kebaikan bersabar. Kemudian kita nak baca sikit tentang pengetahuan kemudian tentang sifat sabar Rasulullah, dan sampai situ sifat sabar Rasulullah. Itu sajalah. Okey, kebaikan dan sifat sabar Rasulullah. Baik, hari ini kita lihat dahulu muka surat 33 Kebaikan sifat sabar. Kita bacalah sama-sama. Kebaikan sabar, orang yang selalu bersabar akan memperolehi banyak kelebihan dan kebaikan, antaranya ia kebaikan pada orang yang bersabar. Satu, orang yang sabar menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini petunjuk di sini maksud dia bimbingan. Bimbingan ni maksud dia seiring dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya tak tahu lagi. Orang yang sabar menunaikan ibadah, dia akan dibimbing oleh Allah sehinggalah sampai matinya. Macam gitu maksud dia. Yang kedua, apabila seseorang itu sabar menanggung ujian dan penderitaan, ia akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sabar ni dapat pahala. Ini kebaikan dia. Yang pertama, dapat petunjuk. Dua, dapat pahala. Yang ketiga, apabila seorang itu bersabar menghadapi kegagalan, maka ia mendapat kejayaan dan kemenangan. Sabarlah, walaupun macam mana pun kita akan menang juga di akhirnya. Berjaya juga. Kita hendaklah bersabar. Kalau tak pandai itu sabar dahulu. Sabar, InsyaAllah satu masa akan diberi kemenangan dan kejayaan. Yang keempat, orang yang sabar menghadapi kemarahan akan dapat mengelakkan dari pergaduhan dan dapat menjaga hubungan baik sesama manusia. Orang yang sabar dengan marah ni dapat menjaga hubungan baik. Ada orang yang marah, jangan kita marah dengan dia. Kalau seorang marah, seorang lagi hendaklah bersabar. Bapa marah, anak hendaklah diam, jangan menjawab. Ibu marah, bapa hendaklah diam. Ayah marah, ibu hendaklah diam. Kalau dua-dua marah, maka akan terputuslah hubungan. Yang kelima, selain itu orang yang sabar juga akan terhindar dari putus asa dan sesal di kemudian hari. Orang yang sabar ni, dia tidak akan putus asa. Mereka akan mencapai kemajuan dalam bidang pekerjaan yang dilakukan serta mendapat kejayaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ditambah lagi, orang yang sabar ini akan berjaya dunia akhirat. Okey, apa yang kita pelajari pada muka surat 33 ni? Kebaikan sabar ni ditulis panjang ni. Orang yang sabar satu, dia dapat petunjuk. Orang yang sabar nombor dua, dia dapat pahala. Orang yang sabar ni, dia akan berjaya juga akhirnya. Yang keempat, orang yang sabar ni, dia akan dapat menjaga perhubungan. Yang kelima, orang yang sabar ni akan tidak putus asa. Baik, kita sambung seterusnya. Di bawah tu, as-sabru ad-diya. As-sabru diya. Sabar itu adalah cahaya. Ini kata-kata hikmat ya. Lihat sebelah, iaitu kita tak ada apa, kita baca je. Kita dilarang melakukan perkara berikut ketika ditimpa musibah, meratapi dan meraung bila menghadapi kematian orang yang tersayang, putus asa bila gagal dalam peperiksaan, tidak redha dan menyalahkan takdir apabila mendapat bencana, mengeluh bila ditimpa bencana. Ini yang dilarang. Jangan menangis, jangan putus asa, jangan tidak redha. Okey, jangan menyalahkan takdir, jangan mengeluh apabila gagal ya. Ini kita hendaklah bersabar. Jangan mengeluh, jangan menangis, jangan putus asa, jangan tidak redha. Baik, ini kata bidalan, bacaan saja. Sehari, saya besarkan lagi. Sehari selembar benang, lama-lama menjadi kain. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ini orang yang sabarlah.
Buat satu benda tu sikit-sikit. Jangan, kalau cikgu suruh bagi kerja, jangan sekali harung banyak, maka akan susah. Sikit-sikit. Baik, sifat sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacalah sini sifat Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang paling sabar menjalankan tugasnya. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, baginda menghadapi berbagai rintangan dan dugaan yang berat ketika menjalankan tugas dakwahnya menyampaikan ajaran Islam. Antara cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah: satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diejek dan dihina oleh orang-orang Quraisy Mekah. Masyarakat Mekah telah melakukan pelbagai cara untuk menghapuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ke peringkat membunuh baginda. Yang pertama, diejek-ejek, kemudian dihina. Apa yang diejek-ejeknya? Dia kata Islam ni untuk agama orang miskin, kerana orang yang masuk agama Islam adalah ramai orang miskin. Islam ni untuk hamba saja, pasal yang masuk Islam tu ramai yang hamba. Kemudian dihina-hina, letaklah perut unta dekat kepala Nabi ketika sujud lah, apa benda semua dipepah dengan batu apa semua, diikat di tengah panas, dihina. Okey, kita sambung. Keluarga baginda sendiri, Abu Lahab dan Abu Sufyan ni keluarga Nabi ni. Dua-dua ni orang musyrikin. Yang ini masuk Islam, yang ini sampai mati tak masuk Islam. Menjadi penentang kuat terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyeru kaum Quraisy supaya tidak mempercayai dan menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah. Bapa saudara dia sendiri yang menolak Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi itu reka-reka sendiri agama, maka pakcik dia, makcik dia semua ikut. Tapi bukan untuk kepentingan diri sendiri, maka pakcik-makcik dia semua melanggar dia. Yang ketiga, baginda telah ditohmah. Ditohmah ni buat reka cerita, fitnah, dengan pelbagai tuduhan dan dikatakan orang gila dan ahli sihir. Bila Nabi membaca Quran, orang Arab dengar bacaan Quran, dia kata ini syair ni. Ada kata ini ahli sihir ni. Jangan jumpa Nabi Muhammad, nanti engkau terpengaruh. Itu yang dikata Nabi sebagai ahli sihir. 4. Baginda pernah ditawarkan dengan harta kekayaan dan perempuan yang cantik supaya berhenti daripada menyebarkan Islam. Jadi Nabi ni orang miskin kan. Miskin, seorang-seorang berdakwah. Dia kata, kau nak apa Nabi Muhammad? Kalau kau nak perempuan cantik, aku boleh bagi. Kalau kau nak harta, aku boleh bagi. Tapi Nabi tidak terima pun semua tu. 5. Baginda pernah diugut untuk dibunuh dan bahkan beberapa percubaan dilakukan oleh kaum Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sampaikan satu tahap hendak dibunuh oleh kaum Quraisy. Apa yang kita pelajari tentang sifat sabar Rasulullah? Okey, Rasulullah adalah orang yang paling sabar. Okey, contoh-contoh dia, diejek, pakcik makcik dia sendiri menghina, ditohmah sebagai orang gila, kemudian pernah ditawarkan harta, diugut untuk dibunuh. Ini kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir untuk hari ini, sambung lagi, sebenarnya banyak lagi. Apa kita tengoklah, kita baca saja yang ini. Tadi ada cukup 5, ini kita sekadar baca. Orang Quraisy pernah meletakkan najis, sebesarkan lagi, unta ke atas belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang sujud menunaikan solat. 7. Orang Islam bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di pulau dan dikenakan sekatan makanan oleh orang kafir Quraisy hingga terpaksa menanggung kelaparan. Nabi dan sahabat-sahabat dia di pulau kan, tak bagi makan selama 3 tahun. Nabi sampai makan daun, makan apa semua, pokok-pokok tepi jalan tu. Tak ada benda nak makan. Dipulaukan orang. Yang ke-8, orang Quraisy yang menganut Islam telah diseksa dengan kejam oleh kafir Quraisy. Siapa contohnya? Bilal contohnya. Sumayyah contohnya, sampai mati Sumayyah. Yang ke-9, segala cabaran ini tidak melemahkan semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam, dan mereka menghadapinya dengan sabar. Akhirnya Islam tersebar ke seluruh alam berkat kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang menjalankan tugas dakwah ini. Okeylah, pelajar-pelajar sekalian, kita dah habis pada tajuk sabar. InsyaAllah kita akan sambung pada pelajaran yang seterusnya. Jadi apakah pelajar belajar pada hari ini? Iaitu mengenai kebaikan sabar. Kena ingat balik semula lah apa yang saya telah sebut. Kalau tak ingat, kena tengok balik semula video ni.
Yang kedua tentang kata-kata bidalan, tentang jangan apa yang jangan kita buat sekiranya kita gagal. Kemudian sifat sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu saja dahulu. Semoga video ini bermanfaat. Jadi saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Bye bye.